إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, dalam kesibukan kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama melangkahkan kaki-kaki kita masing-masing dalam rangka mengabdikan diri, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita harapkan agar setiap pertemuan kita ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang bakal melepaskan kita nanti ketika kita berhadapan dengan ancaman neraka Jahannam yang sangat pedih. Nah, kajian solat kita hari ini kita sampai kepada bab yang ke-6, solat musafir dan janazah. Kita pergi dulu kepada solat musafir. Musafir adalah perkataan yang berbentuk fa'il, pelaku. Itu musafir. Orang yang mengerjakan pekerjaan safar itu dikatakan musafir. Jadi kalau safar itu adalah pekerjaannya. Jadi ini perlu kita luruskan istilah tersebut. Jangan sampai kita salah bicara. Aku sedang musafir, tak betul. Tidak safar. Aku sedang safar. Musafir tu orangnya, fa'il, pelaku musafir. Pekerjaannya, perbuatannya safar. So, begitu prihatin agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk manusia, senantiasa memerhatikan keberadaan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Allah memerintahkan kita supaya mendirikan solat. Dan solat itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak boleh dipisahkan daripada manusia yang mengaku dirinya Muslim. It cannot be separated. Selagi hayat di kandung badan, selagi akal pemikiran masih waras, dia wajib melaksanakan solat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya SAW. No excuse whatsoever. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu di mana manusia itu menghadapi rintangan, halangan, Allah tetap memerhatikan keadaan manusia dan memberi kelonggaran. Walaupun sebenarnya tidak menghapuskan perintah solat itu. Solat tetap berjalan. Sebagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW
Imran bin Husain, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni sakit bawasir, macam mana aku nak solat? Bawasir ni tak boleh duduk ke apa, macam mana aku nak solat? Agak-agak jawapannya tu, soalannya tu, dia mengharapkan jawapan, kalau gitu kau off dulu lah. Dapat bawasir baik. Tidak, dah bawasir baik, boleh kadar, gitu. Tidak. Rasulullah jawab, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Kalau sampai begitu sekali, berbaring pun harus melaksanakan solat pada waktunya, apakah boleh kita memberi alasan tak boleh solat? Sampai baring pun boleh solat, tak boleh ke? So inilah. So dalam membahaskan tentang solat musafir ini, Allah memberi kelonggaran tertentu kepada orang yang sedang dalam keadaan safar. Kita perhatikan. Pertama, tentang pengertian solat musafir, tadi saya dah jelaskan sedikit. Solat musafir artinya solat bagi orang yang sedang melakukan safar. Safar ini dalam perjalanan. Dia bukan mestinya berarti berlayar. Dalam perjalanan. Of course, dalam hal memahami dalam perjalanan atau safar ini, dia tergantung kepada keimanan seseorang dalam menghadapi situasi tertentu, apakah dia layak untuk menempatkan dirinya sebagai musafir. Because kalau dalam perjalanan, awak datang kemari, itu dalam perjalanan tu, safar kan? But then, once again, perjalanan yang macam mana? Sebenarnya agama tak menjelaskan. Rasul tidak menjelaskan perjalanan yang macam mana. Di sinilah terletaknya apa yang kita istilahkan dengan talazum, kebiasaan. Kalau dia merupakan kebiasaan kita hari-hari pergi kerja, itu perjalanan bukan termasuk safar. Tapi kalau perjalanan, walaupun pada satu tempat yang jaraknya sama dengan kita pergi kerja, tapi perjalanan itu sekali-sekala yang kita akan mengalami kesulitan, dalam arti kita ini tak balik sampai besok ke, sampai malam ke, then tadi saya katakan, it all depends dengan keimanan kita. Bagaimana kita nilai apakah kita ini berstatus musafir atau tidak. Dan jangan kita ambil ringan lah. Sebab kadang-kadang dalam memahami safar yang berarti dalam perjalanan, orang ambil ringan sehingga jalan sikit aja solat kasar, solat jamak. Jangan. Kita memang mengambil kesempatan bila mana Allah memberi kelonggaran, tetapi kita lihat kepada kebiasaan kita. Nanti akan timbul persoalan. Kalau kita kerja dekat Malaysia, tiap-tiap hari ulang-alik Malaysia pergi kerja, bawa lori ke apalah, itu kan perjalanan yang berbentuk kebiasaan. Nah, di sini kita dapat nilai, kita dapat pertimbangkan, yes, perjalanan itu biasa, tetapi jalannya itu berliku-liku. Dia menghadapi masalah. Tak ada salahnya kita menganggap diri kita sebagai musafir. Itu tak ada salah. Yang menjadi masalah adalah apabila orang mengambil ringan terhadap apa yang dimaksudkan dengan safar, kemudian sikit aja dia musafir. Aku musafir. So ini tergantung kepada keimanan kita masing-masing. Sekali lagi solat musafir artinya solat bagi orang yang sedang melakukan safar, yang ini dalam perjalanan. Dalam hal ini mencakup beberapa pembahasan, iaitu jamak, qasar, solat di atas kenderaan, dan kedudukan solat sunat bagi musafir.
dalam membahas masalah solat dalam keadaan safar ini, ada beberapa perkara yang perlu kita fahamkan dengan baik. Khususnya, what do you mean by jamak? What do you mean by qasar? Kemudian akan dibahas tentang solat dalam kenderaan atau atas kenderaan. Kemudian menyangkut juga kerana dalam keadaan safar ini kita diberi kelonggaran untuk jamak dan qasar. Maka bagaimana dengan solat sunat? Apakah masih berlaku ataupun tidak? Itu semua akan dibahaskan dalam masalah solat bagi yang musafir. Pertama, kita lihat pengertian atau makna qasar dan jamak. Qasar artinya meringkaskan, memendekkan. Itu qasar. Dalam istilah agama, mengqasar salat itu adalah mengerjakan solat yang berjumlah 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat saja. Itu juga untuk solat maktubah, solat yang wajib. Solat yang wajib yang mengandungi 4 rakaat, kita boleh cut short kepada 2 rakaat. Cut short kepada 2 rakaat ini dikatakan mengqasar solat, meringkaskan solat, memendekkan solat. Tapi hanya berlaku pada solat yang mengandungi 4 rakaat. Yang mengandungi 2 rakaat tidak boleh half jadi 1, tak boleh. 3 rakaat jadi 1.5, tak boleh. Kalau 1.5 lepas rukuk aja, Assalamualaikum. Nah, itu qasar. Sebagai golongan yang sering mengkaji, menuntut ilmu, I hope we really understand. Because sometimes saya dah mengajar dah lama. Kadang-kadang saya masih jumpa orang dah lama, tapi pertanyaannya, dia bingung antara qasar dan jamak. Saya safar, saya boleh jamak tak? Kalau saya jawab, sebenarnya jamak ni dalam keadaan safar maupun tidak safar boleh jamak. Itu nak lain kali lagi. Boleh ke? Because he doesn't understand. Sebenarnya yang harus ditanya adalah, boleh qasar tak? Boleh ringkaskan tak? So we must be very kita mesti benar-benar memahami apa yang dimaksudkan qasar itu. Kalau jamak, kita tahu menghimpun, mengumpulkan. Tariqatul jam'i, cara mengumpulkan. Dalam kaedah usul fikih, kalau kita ketemukan 2 atau beberapa dalil yang saling bertentangan, sama-sama kuat tetapi saling bertentangan, bagaimana kita nak menghuraikannya? Nah, ini kaedah beristinbat, membuat sesuatu keputusan, artinya mengeluarkan fatwa. Ada dengan cara tariqatul jam'i, ada dengan cara tariqatul tarjih. Kalau tariqatul jam'i ini artinya semua keterangan yang bertentangan itu kita kumpulkan, kemudian cuba kita analyse mana di antara dalil-dalil yang bertentangan ini dapat kita kompromikan, dapat kita takwilkan sehingga semua keterangan dipakai. Bila semua keterangan dapat dipakai, itu caranya adalah tariqatul jam'i. So, jami' ini atau jamak ini adalah menggabungkan, mengumpulkan. Dalam istilah
fikih dalam urusan solat, menjamakkan solat adalah mengumpulkan dua waktu solat dilakukan pada satu waktu. Dan ini kalau dalam buku tak ada saya explain dalam buku tak ada. Ini yang boleh dijamak hanyalah Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Cuma dua je. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Asar dengan Maghrib tak boleh. Okey? Isyak dengan Subuh tak boleh. Subuh dengan Zuhur tak boleh. Yang boleh hanya Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. So itu maksud jamak, mengumpulkan dua waktu solat, khususnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dilakukan pada satu waktu. Now, dilakukan dalam satu waktu itu, kalau kita awalkan, artinya kalau Zuhur dengan Asar kita lakukan pada waktu Zuhur, that means you do the Zuhur and then you Asar before the Asar time comes. Kita awalkan. Itu namanya jamak takdim. Jamak takdim. Kalau kita takhirkan, kita lambatkan, artinya kita lepaskan Zuhur. Bila masuk waktu Asar, baru kita solat Zuhur dan Asar pada waktu Asar. Itu dinamakan jamak takhir. So istilah ini semua kita mesti kuasai. Saya nyatakan kita mesti kuasai bukanlah untuk kita menciptakan rangkaian niat Sholli fardhu zuhri wal asri, jamak takdimi. Tak ada, bukan macam itu. Artinya kita tahu what we are doing. Apakah kita lakukan jamak takdim atau jamak takhir. Sekali lagi, jamak takdim dilakukan pada awal waktu solat, awal waktu di antara keduanya itu waktu yang awal. Kemudian kalau jamak takhir, waktu yang akhir. So kalau Zuhur dengan Asar kita lakukan pada waktu Zuhur, dinamakan jamak takdim. Kalau Zuhur dengan Asar kita lakukan pada waktu Asar, dinamakan jamak takhir. Kalau Maghrib dengan Isyak kita lakukan pada waktu Maghrib, dikatakan jamak takdim. Kalau Maghrib dengan Isyak kita lakukan pada waktu Isyak, dinamakan jamak takhir. Dan dalam melaksanakan solat jamak ini, menggabungkan dua waktu solat dilakukan pada satu waktu, disyariatkan untuk pada awalnya azan, kalau mau azan. Dia bukan satu kewajipan lah. Kemudian qamat. Dan qamat itu mesti dua. Satu untuk waktu yang pertama, kemudian selesai waktu yang pertama, beri salam, bangkit lagi, qamat lagi. So, artinya kalau dalam solat jamak ini ada satu azan, dua iqamah. Dan tentunya dalam masalah azan ini, kita dah lewati masalah azan kan? Dah lepas dah. Azan itu disunnahkan, sangat dianjurkan kita mengumandangkan walaupun waktu dah lepas, waktu dah jauh terlepas. Katakan waktu pukul 1 suku, kita baru nak solat pukul 3 dalam keadaan jamaah ni, atau walaupun dalam keadaan sendirian, dianjurkan kita azan. Namun kita harus lihat kepada situasi dan kondisi. Because pada dasarnya azan itu harus dikumandangkan, didengarkan. Dia sebagai syiar. Namun dalam keadaan kita melakukan azan ketika waktu dah lepas jauh, itu jangan sampai timbul fitnah, timbul keliru. Ada yang barangkali pukul 1 suku tadi dah solat, kemudian dia balik, dia tidur. Kemudian awak azan kuat-kuat pukul 3, dia tersadar, dia ingat asar, dia pergi solat asar. Jadi timbul fitnah, timbul kekeliruan. So tentunya orang yang azan bukan tepat pada waktunya, tidak disyariatkan untuk terpekik sampai orang buat lain dengar lah.
cukup grup yang nak solat itu yang dapat mendengar. Okay? So we have covered qasar, jamak, dan jamak ini ada jamak takdim, ada jamak takhir. Now we look at asal mula disyariatkannya qasar solat. Dalam hal ini kita ketemukan sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah An-Nisa pada ayat ke-101. Cuba kita perhatikan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Yang membawa maksud, dan bila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa atas kamu untuk mengkasarkan solat, meringkaskan solat, jika takut bahawa orang-orang yang kafir itu akan mengganggu kamu. Kerana sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kamu. Kalau kita lihat kepada ayat ini, pada awalnya, permulaannya, mengkasar salat itu hanya disyariatkan ketika dalam safar dan kerana khawatir dari gangguan orang-orang kafir. If you look at the ayat, in khiftum, jika kamu takut gangguan-gangguan musuh, maka kasarkanlah solat. Mengkasar itu kemudian, pada awalnya itu diizinkan mengkasarkan itu, diberi kelonggaran kerana dalam perjalanan takut ada gangguan-gangguan. So ada sedikit kelonggaran untuk kita mengkasarkan solat. Itu awalnya. Namun setelah itu, kemudiannya tetap diberlakukan walaupun dalam keadaan aman. I hope we really understand this, because kita lihat hari ini banyak di antara kita yang yang suka menggunakan rasional akal yang sebenarnya tak rasional. Nak menentang ayat Allah, nak menentang ketentuan Allah, nak menentang kelonggaran yang Allah beri. Dia berikan alasan, hari ini kita safar, duduk sihat-sihat dalam kapal terbang, sampai di tempat ada hotel, air berlambak, kan gitu kan. Jadi mana ada kesulitan. Oleh itu, tak berlaku solat qasar bagi safar dalam keadaan yang selesa. Padahal kalau kita lihat nanti keterangan berikutnya, Rasulullah SAW memberikan kelonggaran setelah awalnya sebab dibenarkan qasar salat adalah kerana takut ada gangguan, khawatir akan ada gangguan. Akan tetapi setelah itu, dia merupakan sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang dalam keadaan safar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahawa safar ini adalah satu penyiksaan. This we really cannot understand. Kita tak dapat faham. Kalau nak jalan-jalan, enjoy kan? Tapi kenapa dikatakan safar itu satu penyiksaan? Barangkali Allah tak jelaskan cuma Allah menyatakan, Rasul menyatakan safar ini satu penyiksaan. But Rasulullah didn't detail penyiksaan yang bagaimana. Cuma kita cuba memahami dari segi psikologinya, apa yang dimaksudkan penyiksaan ini. Kita manusia ini memang semula jadi, when we are used to a certain place, itu cukup selesa bagi kita.
apabila kita harus berpindah tempat, biarlah tempatnya macam mahligai sekalipun, tapi bila nak tidur macam susah pasal tak biasa dengan bantal busuk kita tu lah. Tertinggal dekat rumah kan. So, ini barangkali yang dimaksudkan Rasulullah, safar itu adalah satu penyiksaan. Sebab itu ada juga peringatan Rasulullah, kalau dalam keadaan safar, sebaik mungkin jangan bersafar dalam keadaan sendirian. Dan ini saya melalui pengalaman, saya dapat rasakan. Korang nak solo lah, pergi sendiri kan. Sampai di airport, dah tak tahan ni nak masuk bilik air. Ini barang ni siapa nak jaga ni? Tempat pula tempat yang kaki kebas tu, tinggal aja hilang. So ini salah satu di antaranya kenapa Rasulullah mengatakan kalau dalam keadaan safar, sebaik mungkin, bukan totally tak boleh, tapi sebaik mungkin jangan safar dalam keadaan sendirian. Walaupun kita ada macam-macam kemudahan, kita tinggalkan itulah. Yang jelas, pada awalnya memang mengkasarkan solat diberi kelonggaran oleh Allah melalui ayatnya surah An-Nisa, dengan sebab mengkhawatirkan gangguan-gangguan. Tapi setelah itu Rasulullah mengabadikannya dalam bentuk syariat. Boleh saja qasar walaupun tidak ada gangguan. Ini yang dimaksud mengqasar itu kemudian tetap diberlakukan walaupun dalam keadaan aman. Ada sebuah riwayat yang termaktub di dalam Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih banyak kitab-kitab sahih yang menukilkan qala Abu Ya'la bin Umayyah qultu li Umara ibn al-Khattab radhiyallahu an falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum in yaftinakumul ladhina kafaru faqad amina an-nas qal ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah SAW an dhalika faqal sadaqatun tasaddaqallah alaikum faqbalu sadaqatahu. Yang membawa maksud Abu Ya'la Ibnu Umayyah pernah berkata, kata Abu Ya'la, saya bertanya kepada Umar Ibn Khattab tentang ayat laisa alaikum junahun. Sampai kepada kafaru. Sedangkan sekarang orang-orang telah aman. Sekarang dah tak ada gangguan. Sekarang dah aman. Kemudian Umar menjawab, aku pun pernah kaget. Kaget ni bingung. Aku pun pernah bingung sebagaimana engkau bingung. Bila mana Rasulullah menyatakan sekarang tak ada gangguan pun boleh qasar. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Kemudian apa Rasulullah jawab? Itulah sedekah yang Allah bersedekah dengannya atas kamu, maka terimalah sedekahnya itu. Mulanya Allah memberi keringanan. Kemudian daripada keringanan itu menjadi suatu ketetapan, walaupun dia bukan suatu ketetapan yang wajib lah, tapi satu ketetapan yang mana selama kita dalam keadaan safar, boleh saja kita mengqasarkan solat. Dan sebaik-baiknya kita mengqasarkan solat. Sebab Rasulullah pernah memperingatkan kepada kita semua bahawa bukankah kita ini semua fakir? Kita ini semua lemah. Bukan miskin, fakir, kata Rasulullah. Kalau fakir, miskin, fakir bawah lagi dia punya darjat. Bukankah kita ini semua fakir?
Allah beri sedekah kepada kita, kenapa kita mesti sombong tidak mahu menerima sedekah itu? Ini menyangkut masalah solat qasar ini, yang tak mahu solat qasar. Tapi once again, kalaupun dia tetap nak solat biasa, tak nak qasar, kita tak boleh salahkan. Cuma sikapnya itu seperti sombong, tidak mahu menerima sedekah dari Allah. Bodoh begitu je kan? Kemudian dalam riwayat lain disebutkan qala Abu Hanzalah sa'altu ibn Umar radhiyallahu anhuma an salatis safari faqal rak'atan faqultu fa aina qawluhu ta'ala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sampai akhirnya faqala sunnatu Rasulullah SAW. Abu Hanzalah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar. Kalau tadi Abu Ya'la bertanya kepada Umar bin Khattab, kalau Abu Hanzalah bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni siapa? Anak Umar bin Khattab. Dua-dua jago fikir ni. Sama bila Umar ataupun Ibnu Umar. Ibnu ni anak si Umar. Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang solat safar. Beliau menjawab 2 rakaat. Beliau tak jawab kasarkan 2 rakaat dia jawab. Hanzalah tanya kepada Ibnu Umar, bagaimana solat dalam keadaan safar? 2 rakaat. Tak payah nak jelas-jelaskan, kau boleh kasar tak boleh. 2 rakaat. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan firman Allah in khiftum? Maknanya jika kamu takut. Sekarang kita tak takut, tak ada gangguan. Sedangkan sekarang kami dalam keadaan aman. Beliau menjawab simple je. Sunnatu Rasulullah. Itu adalah sunnah Rasul. Apabila dia merupakan sunnah Rasul, don't use your head, don't use your brain. Jangan nak gunakan pertimbangan akal kita. Yes, it is good for us to use our brain, but ada certain things, especially dalam masalah ibadah ta'abudi, ibadah yang di luar jangkauan pemikiran manusia untuk memahaminya, don't use your brain. Itu adalah masalah-masalah yang bersifat ghair maqul, tak boleh difahami oleh akal. Dan kita harus akui, selama ini juga we take for granted. Solat subuh 2 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Boleh tak akal yang rasional ini memberi jawapan, kenapa subuh 2, kenapa isyak 4? Kenapa? We cannot answer. So, yang jelas ibadah yang bersifat ta'abudi, mahdah. Ta'abudi mahdah ini artinya apa? Ibadah yang diatur caranya, bacaannya, pergerakannya oleh Allah melalui Rasul. Kita tidak berhak untuk mengatur walau sedikit pun, buat perubahan ke, penambahan ke, mengurangi. Tak boleh. Itu ibadah mahdah. So, ibadah mahdah ini hakikatnya adalah amalan-amalan yang ghair ma'qul, yang tidak boleh dan tidak dapat difahami oleh akal pemikiran manusia. Kenapa mulai takbir mesti angkat tangan sejajar dengan bahu, telapak tangan kita menghadap ke kiblat, kemudian kita ucapkan Allahu Akbar sambil meletakkan pergelangan tangan kanan kita ke pergelangan tangan kiri kita di atas dada kita. Why? Kenapa gitu? Kita tak boleh jawab kan? Ada yang boleh jawab? Jangan pandai-pandai lah. Ada pula begini kan? Oh, ini tak taruh dekat sini supaya tahan. Syaitan tak boleh. So ini Ibnu Umar, jawapan yang ringkas tetapi tepat untuk menyusup pemikiran kita, menyedarkan kita bahawa don't ask questions. Ini sunnah Rasul. Bila sunnah Rasul, kita terima apa adanya.
Seperti mana Umar bin Khattab ketika beliau berhadapan dengan Hajar Aswad, itu dalam tawaf sama ada umrah atau haji, sampai di Hajar Aswad, kalau memungkinkan kita disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Apa Umar buat? Dia sepertinya berbicara dengan batu hitam tu. Hajar Aswad ni batu hitam. Hajar itu batu, Aswad hitam. Sepertinya dia berbicara dengan batu hitam, tapi pada hakikatnya dia sedang berbicara dengan mereka yang berada di sekeliling beliau. Katanya apa? Hai batu hitam, aku tahu engkau tidak sedikit pun dapat mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan mudarat. Andainya aku tidak lihat Rasulullah cium kau, aku tidak akan cium. Tapi dia cium. So, akal pemikirannya menyatakan bahawa dari segi akidah yang teguh, tauhid yang murni, it is nonsense to kiss a black stone, apalagi dengan tanggapan cium itu penuh barakah. Ada yang lumur muka sampai muka boleh handsome kan? Tapi Umar lakukan itu, dia harus lakukan itu kerana itu sunnah Rasul. Jadi dia sepertinya berbicara dengan batu hitam. Aku tahu engkau sedikit pun tidak memberi manfaat, sedikit pun tidak akan mendatangkan mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah cium kau, aku tidak akan cium. Tapi kerana aku lihat Rasulullah cium, aku cium. Istilahnya begitulah. Jadi kita kalau tak lihat Rasulullah tak cium, kita boleh tak cium, betul? Tak lihat. Awak dengar ke tidak? Saya cerita. Nah, lihat ini, Rasulullah pernah menyatakan dalam salah sebuah hadisnya dalam masalah solat, kata Rasulullah, bila nak solat itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Nah, ini kalau awak gunakan alasan kita tak lihat, tak payahlah ikut macam Rasulullah. Now, lihat ini ada macam-macam lihat. Ra'a ini, ada orang yang melihat dengan mata kepala, ada orang melihat dengan ilmu, ada orang melihat dengan meraba, ada orang melihat dengan merasa. Dia tak lihat dengan mata kepala dia, tapi lihat. Kasim Selamat, ini cerita Kasim Selamat. Bang, ini bunga apa? Ini apa benda? Kasim Selamat tak nampak, dia tak dapat lihat. Tapi dia pegang benda tu, oh bunga. Dia lihat tak? Lihat dengan mata hati. Bunga apa bang? Dia bawa ke hidung dia, dia cium. Dia cium, oh bunga apa ya, cempaka lah kata, bunga cempaka. How does he know that itu bunga cempaka? Sebab ciumannya itu melihat bunga cempaka. So lihat ini bukan hanya semata-mata lihat dengan mata kepala, mata ain kita, bukan. Tadi saya dah bilang, Umar mengatakan kalau aku tidak melihat Rasulullah cium, aku tidak mau cium. Maknanya awak dah tahu, melalui ilmu Rasulullah cium. Dah lihat lah. Okey, clear. So, ini pada dasarnya solat qasar dalam keadaan safar. Tak usah kita ragu-ragukan akan kelonggaran yang Allah beri kepada kita. Ambillah pemberian Allah itu, terimalah sedekah yang Allah beri kepada kita. Sedarilah bahawa kita ini adalah manusia yang sangat lemah, memerlukan pemberian dari Allah. Whatever God give us, accept it. Jangan sombong. So dalam keadaan, kalau awak safar, ambillah pemberian itu dengan mengkasarkan solat selama awak safar. Dan bila mana dikatakan selama awak safar, berapa lama safarnya tidak dijelaskan. Cuma yang dimaksudkan selama safar ini, once kita dah keluar dari rumah, kita dah boleh qasar. Kalau belum keluar rumah tak boleh. Tidak ada istilah aku nak safar dekat rumah dia dah zuhur dan asar. Itu tak boleh. Dia mesti dah keluar rumah. Kalau dah keluar rumah dalam berapa kilometer dia nak solat, boleh.
because he is already on the way. Tapi dalam rumah tak boleh. Saya bukan cakap dalam negeri, dalam rumah. Nanti orang faham, kita masih dekat Singapura. Saya keluar nak pergi, katakan nak pergi KL. Saya naik kapal terbang pergi Changi Airport. Tak boleh kasar dekat Changi Airport, aku masih dekat Singapura. Yang jelas tempat kita mukim, bukan negeri kita mukim, tempat kita mukim. Di rumah kita. Once kita dah keluar rumah, kita dah boleh kasar sampai kepada sebelum kita masuk rumah. You know what? Sayyidina Ali Ibn Abi Talib, dia benar-benar mengambil kesempatan keringanan yang Allah beri. On the way balik, dia dah nampak bumbung pintu di rumah dia. Dari jauh dia dah nampak bumbung pintu rumah dia. Dia bilang sama teman-temannya, mari kita cari tempat kita solat jamak dan khasar. Nanti kalau dah masuk rumah, dah tak boleh jamak. Dah tak boleh, jamak boleh lah, khasar tak boleh. So, you can see betapa para sahabat mereka menggunakan dalil, tetapi yang tepat lah. Kadang-kadang kita gunakan dalil tapi tak tepat, mencari kesempatan. Malas nak solat, pergi Johor sekejap lah. Apa pun yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. So, maknanya sepanjang kita dalam keadaan safar, kita dibenarkan, dibolehkan untuk mengkasarkan solat. Tak kira bulan ke, tahun ke, kalau pelajar katakan, tak kira. As long as he is considered a musafir, dia menganggap diri dia musafir, dia boleh menjamak dan mengkasarkan solat sepanjang selagi dia belum pulang ke rumahnya. Okey? Ustaz, habis kalau macam let's say sekarang saya bekerja kan, kerja dengan sebagai bos pula, bukan orang Muslim lah, jadi tak ada waktu untuk nak solat sekejap. Maksud dia okey lah, tak sempat. Kalau dia kasih time makan sikit, time makan belum masuknya waktu. Bila dia balik time makan, balik bekerja, dah habis asar pula kan, dah masuk asar. Jadi adakah itu boleh dikatakan di dalam keadaan safar kita balik boleh jamak ke atau kasar ke? Bukan, itu bukan dalam keadaan safar, itu dalam keadaan darurat lah. Maksud saya something like that lah. Dan itu juga kita harus usahakan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan solat pada waktunya. Dan kalau tidak memungkinkan, kita jamakkan. Walaupun dalam negeri kita boleh jamak, tapi jamak takhir, bukan jamak takdim. Jamak takdim tak boleh. Walaupun ada pendapat daripada yang terdapat pada golongan-golongan tertentu lah, yang mengatakan dalam negeri juga boleh jamak takdim. But pembahasannya panjang lah. Sebenarnya saya lebih cenderung dalam negeri tidak ada jamak takdim, tidak boleh jamak takdim. Yang boleh jamak takhir. Because when you say ada jamak takdim, you are foreseeing the future. Kita tidak dibenarkan menentukan future. So dalam keadaan ini, apabila jamak juga tak boleh, then kita apply whatever knowledge yang kita tahu tentang solat. Solat dalam keadaan diri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sedang pegang kren. Apa cara? Tidak ada salahnya sambil kita kerja, kita solat. Faham ni? So, kalau memang kita tak dapat pada waktunya, dan kita tahu bahawa waktu ini akan terlepas, dan apabila terlepas itu satu dosa, maka kita lakukanlah dengan ilmu yang ada pada kita. Bagaimana cara solat dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang tercepit. Sampai berdiri pun boleh, pegang steering kereta pun boleh, sambil pegang steering sambil Allahu Akbar. Tak angkat tangan pun tak apa. Duduk aja. Sambil tengok trafik ni, Bismillahirrahmanirrahim, semua boleh. Apabila memang sudah terdesak dan kita tidak mahu melewati waktu ini, melepaskan waktu ini. So it all sebenarnya tergantung kepada
penguasaan ilmu kita terhadap bagaimana cara solat dalam keadaan darurat. Sebenarnya Islam ini sangat luas lah. Yang tidak boleh ini kita gunakan excuse kita, oh kalau gitu kita nanti balik rumah aja solat. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Do as how you can do lah. Bagaimana, apa cara yang kita boleh lakukan. Dalam keadaan duduk ke, dalam keadaan pegang steering ke, dalam keadaan apa sekalipun, bila kita tahu bahawa kalau kita diamkan akan terlepas waktu, lakukanlah. So it is up to you lah. Bidah. Now, kita sampai kepada pembahasan masa dan jarak musafir mengqasar salat. The time and the distance. Masa dan jarak seorang yang safar dibenarkan mengqasar salat. This is a very delicate issue, because dalam kitab-kitab kuning yang tak betul lah terdapat macam-macam rumusan, macam-macam pendapat. Mesti sudah jalan berapa kilometer, dan tidak boleh lebih daripada 3 hari ke, apa hari ke, berapa hari ke. Lain mazhab, lain pendapat. Yang semua pendapat itu tentang jarak masa dan jarak tempat, jauh mana, berapa lama, tidak ada dijelaskan oleh Rasulullah walaupun satu hadis. Maknanya kita kembali kepada asalnya apa? Allah mengatakan apabila kamu dalam perjalanan, tak kira lah perjalanan jauh ke dekat ke, apabila kamu dalam perjalanan, jika kamu takut gangguan, of course, itu jika kamu takut gangguan sudah tidak berlaku, kerana Allah sudah memberi keringanan secara meluas. Kasarkanlah solat. So, ini perlu kita faham dahulu. Jarak masa, jarak distance, jarak jauhnya, tidak ada satu dalil daripada hadis Rasulullah yang menjelaskan. Cuma kita ketemukan beberapa keterangan daripada hadis Rasulullah SAW yang barangkali boleh kita jadikan pemahaman, pendirian dalam memahamkan tentang ada tak jarak masa, ada tak jarak distance, jarak apa, jauh dekatnya. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih, juga oleh Tirmizi, Darimi, Muhammad ibnu Abi Shaybah. Qala Anas radhiyallahu an, kharajna ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah. Fa shalla rak'atain hatta raja'na ila al-Madinah. Fa qultu aqamtum biha syai'an? Qala aqamna biha 10. Anas radhiyallahu an berkata, kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah ke Mekah. Beliau solat 2 rakaat sehingga kami kembali ke Madinah. Maka aku bertanya, apakah kamu bermukim di Mekah? Maknanya kamu menetap di Mekah? Jawabnya, yes, ya. Naam. Kami bermukim di Mekah selama 10 hari. Okay, the story goes this way. Rasulullah bersama para sahabat berangkat dari Madinah pergi ke Mekah. Sebelum itu saya perlu jelaskan, setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sudah menganggap bahawa beliau adalah orang Madinah. Jadi Mekah adalah tempat asing baginya, bukan negerinya lagi. So when he goes
back lah di Mekah, itu artinya dia safar. Di Mekah dia safar. Dia bukan rakyat Mekah lah istilahnya. Dia rakyat Madinah. Ini kita perlu tahu tu. Dan Anas menceritakan bahawa Rasulullah sepanjang berada dalam keadaan safar melakukan solat qasar. Dia katakan solat 2 rakaat kan maknanya solat qasar. Sahabat bertanya kepada Anas, apakah mereka semua mukim di Mekah? Mukim ni bukan berarti rakyat sana, bukan. Mukim ini berarti menetap di sana, menginap di sana. Because ada di kalangan para ulama yang mengatakan kalau sudah bermalam di sana bukan safar. But this hadith is very clear. Sahabat itu tanya kepada Anas, apakah Rasulullah bersama sahabat menginap di Mekah? Jawab Anas bin Malik, kami menginap bermukim di Mekah selama 10 hari. Nanti timbul persoalan, apakah 10 hari itu batas dia? We must really understand dalam memahami isi hadis, apakah hadis itu membawa maksud batas atau hadis itu hanya menceritakan berita? 10 hari itu berita atau 10 hari itu batas? Berita. Dia berita. So itu bukan batasnya. Boleh kurang, boleh lebih, bukan batas. Okay? So this we must be very careful. Jangan kita gunakan dalil selama 10 hari artinya lebih daripada 10 hari tidak boleh dianggap safar. No. Kemudian hadis berikut. Qala Sumamah ibnu Syarahil, kharajtu ila ibni Umar radhiyallahu anhuma faqultu ma salatul musafirin, faqal rak'ataini illa salatan al-maghribi thalathan. Qultu ara'aita in kunna bidhil majaz? Qal wa ma dhil majaz? Qultu makanun tajtami'u fihi wa tabi'u fihi wa namkuthu 20 laylatan aw 15 laylah. Faqal ya ayyuhal rijal kuntu bi'adhari bi khani la adri. Qal arba'ata ashhurin aw shahraini fara'aituhum yusalluna rak'atain. Yang membawa maksud, Sumamah ibnu Syarahil berkata, aku menemui Ibnu Umar, lalu aku bertanya, apakah solat musafir itu? Dia menjawab, 2 rakaat kecuali maghrib. Lagi satu biar kita tahu, maghrib tidak ada jamak. Aku bertanya lagi, apa pendapatmu jika kami berada di Zil Majaz, satu tempat? Kemudian Ibnu Umar balik bertanya, apakah Zil Majaz itu? Aku menjawab, satu tempat yang kami berkumpul, berdagang, bisnes, dan tinggal selama 20 hari atau 15 malam. Ibnu Umar berkata, wahai lelaki, ya ayyuhar rajul, wahai lelaki, saya pernah tinggal di Azerbaijan. Saya tidak yakin, maknanya saya tak ingat, apakah 4 bulan atau 2 bulan. Dan ketika itu aku melihat para sahabat semua solat 2 rakaat selama 2 bulan atau 4 bulan. Now, 2 bulan atau 4 bulan ini juga bukan batasan. Tetapi apa yang Ibnu Umar jawab adalah, selama seseorang itu menganggap diri dia musafir, dia berstatus musafir, dia
boleh mengkasarkan solat selamanya. Di dalam keterangan yang lain dinyatakan qala Nafi' qama ibn Umar radhiyallahu anhuma bi jana sittata ashhurin yaqsurus shalah. Nafi' berkata, Ibnu Umar bermukim di Azerbaijan selama 6 bulan mengkasar salat. Kalau Nafi' ini salah seorang sahabat juga. Beliau, menurut beliau, apa yang beliau tahu, bahawa Ibnu Umar ini pernah bermukim di Azerbaijan selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu Ibnu Umar mengkasarkan solat. Jadi, ketiga-tiga keterangan di atas menunjukkan bahawa batas lamanya mengkasar solat bagi musafir tidak ditentukan. Adapun tentang jaraknya terdapat keterangan sebagai berikut. Itu saya rasa kita terpaksa berhenti sampai sini. Kita akan sambung next week. Kita dah lihat kepada jarak apa? Lamanya. Now, jarak distance. Jaraknya terdapat keterangan sebagai berikut. Itu nanti kita akan lihat kepada hadis-hadisnya Senin depan, ya. Apakah hadis-hadis yang kita ketemukan nanti boleh dijadikan dalil untuk dijadikan batasan berapa jauh baru kita boleh kasar, atau berapa dekat kita boleh kasar. Itu nanti insya-Allah kita akan sambung next week. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.